Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan cikgu, adakah sesiapa di sini? Kalau ada, tulis ada supaya kita boleh teruskan sesi kita pada tengah hari ini. Ada bunyi, saya dengar bunyi di situ. Ada, Tuan Megat pada. Okey, dengan demikian saya akan sesi kita. Terima kasih kepada semua yang masih bertahan, dan bertahan ini bermaksud kita ada kepercayaan untuk memperjuangkan sesuatu. Itu apa tanda-tanda yang kita lihat pada diri kita sendiri untuk menyempurnakan hajat ini, bukan sekadar untuk menulis buku, tetapi menyempurnakan makna hidup yang kita mahu sampaikan kepada masyarakat, dan juga mengurangkan beban emosi kerana tidak melakukan sesuatu. Okey, baik. Tuan-tuan dan cikgu, kita terus kepada sesi kita pada pagi ini. Tadi kita telah bercakap mengenai suara terbit. Terima kasih Puan Mas Niza yang sudi meluangkan masanya pada hari Ahad ini. Dan memang Puan Mas Niza ni kalau duduk bersama, dia selalu beri lebih daripada jangkaan lah. Jadi biasalah kalau tengok dia bawa buku dalam beg berat-berat tu, semata-mata untuk seorang penulis. Saya kira itulah sifat memberi beliau, iaitu dia nak lihat sesuatu yang indah berlaku dalam dunia perbukuan. Okay, baik, izinkan saya untuk share slide pembentangan saya pada pagi ini. Okay, baik, telah dan nampak pada skrin kita. Okay, kita dah bercakap tentang menerbitkan buku sendiri, sebab-sebabnya, bagaimana dan cara kiraannya dan prosesnya, dan sesi soal jawab tadi itu penting untuk kita nampak beberapa lagi tip-tip yang kita boleh usahakan. Sekarang kita bercakap tentang bagaimana untuk mereka yang berhasrat untuk menerbitkan buku mereka di bawah label penerbitan. Yang ini ada dua keadaan. Yang pertama, sama ada menghantar manuskrip penuh, dan ada sebahagian besar penerbit cukup dengan membina proposal penerbitan. Dan proposal ni berapa tebalnya? Sebenarnya tak tebal mana pun, sekitar 2 halaman. Yang menjadikan dia tebal tu biasanya disebabkan contoh bab yang kita sertakan sebagai pembuktian dari segi kualiti penulisan kita itu untuk dipertimbangkan bagi tujuan penerbitan. Dan sekarang memang banyak penerbit sedang mencari manuskrip-manuskrip. Walaupun begitu, seperti saya sebutkan dalam sesi-sesi sebelum ini, dalam keturjaan kita untuk menerbitkan buku pertama, kita mesti ada kesedaran dan kepekaan terhadap dengan siapa kita berurusan dan apakah yang dinyatakan dalam kontrak perbukuan. Okay. Jadi bila bercakap tentang proposal buku ini, tengah hari ini kita akan sentuh tentang kenapa proposal buku wujud dan kenapa perlu kita ambil tahu. Dan yang kedua, selepas kita tahu tujuannya, barulah kita belajar menguasai format proposal buku tersebut. Dan bukan sahaja mengisinya, kita kenal pasti elemen-elemen yang menarik pada mata penerbit untuk meneliti dan mempertimbangkan naskah kita. Dan juga kita akan sentuh selepas kita dah sediakan proposal tersebut, cara kita kirimkan proposal buku itu. Jadi ini 4 perkara yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan cikgu-puan. Dan saya dah buat proposal buku ni sejak tahun 2006. Sampai satu tahap kerja saya mengurus memperbaiki proposal orang. Sebab bila kita teliti balik, antara salah satu sebab kenapa buku itu ditolak adalah kerana bukan disebabkan manuskrip itu tidak bagus ataupun kandungan itu tidak bagus, tetapi format pengisian proposal itu tak mencapai sebagaimana yang mesti dibayangkan oleh pihak penerbit. Yang ini saya akan bagi satu contoh yang agak klasik pada saya, tetapi sangat relevan untuk tuan-tuan dan cikgu-puan renung dan fikirkan. Okay, kita pergi kepada tujuannya dahulu. Okay, apakah tujuan proposal buku? Okay, antara tujuan proposal buku ini adalah bila mereka menerima yang setebal 2 halaman itu, mereka akan baca sepintas lalu sama ada topik itu relevan atau tidak dengan rumah penerbit. Ini cara mereka menguruskan masa lah. Daripada nak membaca satu manuskrip penuh, mereka akan lihat pada proposal adakah genre yang ditawarkan oleh penulis ini sesuai dengan genre yang mereka terbitkan. Itu satu perkara. Sebab ada setengah keadaan, ada penulis yang menghantar secara peluru tabur. Dia ambil satu proposal, dia hantar pada penerbit A, penerbit B. Tapi bila kita lihat proposalnya, ini bukannya manuskrip yang kita terbitkan, meskipun dalam kategori yang sama. Contoh, ada penerbit buku agama yang menerbitkan karya-karya agama yang bersifat tradisional.
yang bersifat buku-buku yang berbentuk kitab-kitab kan, amalan-amalan sunat, konsep-konsep doa, cara mendirikan solat. Tapi mereka tak terbitkan buku tentang sains dalam solat kan, ataupun diet melalui puasa, benda-benda yang ada gabungan antara ilmu semasa dan juga faktor ibadat. Sebab itu bukan dia punya keutamaan. Jadi bila kita hantar proposal, dan proposal tu pun dilihat ada unsur-unsur kandungan-kandungan subjek semasa di dalam topik yang bersifat tradisional ini. Jadi mereka tak ada kemahiran. Apa maksud tak ada kemahiran? Kerana mungkin mereka tidak ada editor fakta untuk menyemak maklumat tersebut. Jadi mereka terpaksa tolak lah. Mereka terpaksa tolak. Kalau hantar kepada penerbit juga, dia ni terbit buku agama juga. Tapi pergi hantar panduan asas solat untuk perempuan dan juga lelaki. Yang itu sebenarnya untuk penerbit A, tersalah hantar kepada penerbit B. Jadi proposal inilah tujuannya untuk mereka lihat sepintas lalu sama ada topik itu relevan ataupun sebaliknya. Yang kedua, penulis perlu meneliti jenis-jenis buku terbitan mereka sebelum menghantar proposal. Sebab itu, sebelum kita nak hantar proposal, kita senaraikan dahulu penerbit-penerbit yang kita mahu rapati dan usulkan proposal tersebut. Kita boleh semak melalui Facebook mereka, kita boleh semak melalui laman rasmi mereka, ataupun senarai buku yang kita dapat lihat di kedai buku. Antara yang saya buat biasanya, kalau tak ada pun dalam online, saya tengok di kedai buku, saya ambil alamat yang ada pada halaman notis hak cipta tersebut. Dari situ saya akan berhubungan. Saya pun tak nak buang masa, kita pun tak nak buang masa orang. Saya akan tanya, saya ada satu proposal untuk terbit buku ini, adakah bersesuaian dengan rumah penerbitan tuan? Ada waktu dia kata, boleh hantar dulu, kita pertimbangkan. Atau mungkin yang kedua, setakat ini kami tak terbitkan buku begitu. Tapi biasanya saya tak akan habiskan di situ. Saya akan tanya soalan yang ketiga. Sekarang ni pihak penerbit sedang cari buku apa? Sebab boleh jadi kita tak buat pun buku kita pun. Kita buat buku yang dia sedang cari. Sebab kita ada kemampuan untuk bentukkan bahan tersebut. Sebab tu kadang-kadang benda ni kita kena bertanya supaya kita nampak peluang yang kedua. Jadi benda-benda begini memerlukan kita bercakap lah ataupun menghantar email. Saya lebih suka untuk kita menghubungi melalui telefon dan disusuli dengan email. Sebab soalan-soalan tersebut dia akan terus digali daripada pemikiran editor. Kalau email ini dia buka, mungkin dia tak akan balas sekarang. Dia akan ambil masa sedikit. Tapi kalau melalui telefon, kita dapat maklumat tu secepat mungkin. Paling tidak gambaran asas tentang apa yang sebenarnya yang mereka perlukan. Baik. Proposal buku ini tujuannya untuk apa? Agar mereka boleh susun buku-buku yang akan diterbitkan kerana mereka ada jadual penerbitan tahunan. Dalam penerbitan ada dua jenis kategori manuskrip. Satu dinamakan manuskrip yang di kuih tempah, solicited manuskrip. Solicited manuskrip ni maksudnya apa? Mereka buat satu mesyuarat editorial dan mereka dah tetapkan untuk tahun ni kita akan terbitkan 40 judul dan pecahan judulnya adalah seperti berikut. Buku motivasi kekeluargaan 3 judul. Buku kanak-kanak 4 judul. Buku pengurusan bisnes 2 judul. Buku kesihatan wanita 4 judul. Mereka dah ada jadual penerbitan tersebut. Daripada jadual penerbitan itulah editor perolehan ataupun acquisition editor akan mula hunting manuskrip, mencari manuskrip. Bagaimana mereka cari? Itu sebab tuan-tuan dan cikgu, kalau kita memang suka bercakap tentang satu bidang dan kita menggali dan memberi perspektif yang baru tentang bidang tersebut, rajin-rajinlah menulis di dalam Facebook, di dalam blog. Sebab mereka akan guna semua bentuk saluran untuk mengenal pasti siapa yang berkredibel untuk menulis tentang topik itu. Sama ada dalam bentuk topik bidang ataupun mungkin mereka akan nak terbitkan kisah hidup ataupun motivasi. Nampakkan ciri-ciri bahawa tuan-tuan dan cik puan memang hidup menyelam minum topik tersebut melalui Facebook yang tuan-tuan dan cik puan kendalikan pada waktu ini. Seeing is believing. Biasa dengar kan ayat tu? Seeing is believing. Dan benda tu memang betul tuan-tuan dan cik puan. Okay.
Sebab tu, ini tak adalah off the record. Tuan-tuan Encik Puan perasan, gambar yang selalu saya muat naik kalau melibatkan kehidupan saya adalah meja makan yang latarnya itu buku. Ada rak di situ kan. Sebab di situ nak menunjukkan bahawa saya pembaca rentas bidang. Dan kesannya adalah memang ada orang yang hubungi dan bertanya, tuan ada tak baca buku sekian-sekian-sekian untuk kami interview, untuk kami ini. Ada, sampai tahap ada yang minta saya untuk terlibat dalam penulisan dokumentari sejarah. Walhal itu bukan bidang saya baca secara umum sahaja. Saya tolaklah, saya cadangkan pada orang yang lebih sesuai. Yang saya cari itu pun disebabkan saya nampak pattern tersebut ada di dalam Facebook beliau. Contohnya alumni Tuan Khairi Hisham. Beliau ni kerap bercakap tentang sejarah Negeri Sembilan. Jadi memang ada satu produksi, dia nak cari penulis untuk ditemu bual. Saya kata saya bukan, dan memang saya menulis tentang Zakbar dalam satu status tersebut. Mula-mula dia tawarkan kepada saya kata saya tak boleh bercakap tentang Zakbar secara mendasar. Sebab itu adalah petikan maklumat yang saya temui sahaja. Kita jujurlah walaupun peluang itu besar. Cuma saya boleh cadangkan Tuan Khairil Hisham. Saya bagi link dia. Jadi itulah bagaimana sesama penulis bekerja. Jadi nak mudahkan orang promote kita, pastikan kita ni orang yang jelas terhadap apa yang kita nak sampaikan. Demikianlah kenapa pentingnya proposal buku ini, kerana dia memenuhi jadual penerbitan dan ada pecahan judul mengikut imprint. Seperti yang saya sebut, ada yang bersifat solicited manuscript, iaitu yang memang dah ada dalam senarai jadual penerbitan, dan ada yang berbentuk unsolicited. Yang ini adalah yang berdasarkan apa yang mereka terima melalui email secara rawak daripada penulis-penulis yang lain. Seperti saya nak sentuh sekali lagi, kalau dia tak nak terbit pun tak apa, tanyakan apa manuskrip ataupun subjek yang sedang dicari pada waktu ini. Boleh jadi bukan kita yang menulis secara solo, tetapi kita ada kawan-kawan yang betul-betul mahir tentang perkara itu, maka bolehlah kita kolaborasi ataupun kita tawarkan kepada rakan kita. Yang penting jalannya itu adalah kita berjaya menghasilkan buku kita di bawah rumah penerbitan. Dan yang seterusnya, tujuan proposal buku ini, dia dibawa untuk tujuan mesyuarat. Okay, mesyuarat iaitu mesyuarat untuk menentukan kebolehjualan topik dalam acuan tertentu. Kertas tuan-tuan tu bukan ditentukan oleh editor untuk lulus terbit atau tidak. Kertas tersebut ditentukan oleh 3 pihak. Editor yang mempertahankan idea dan juga tawaran dalam proposal tersebut. Bahagian sales dan marketing pula akan melihat dari segi kebolehjualan. Jadi meeting tu akan melibatkan 3 kumpulan. Sebab itu proposal itu perlu memenangkan editor dan menampakkan dari segi jualan dan juga pemasaran. Contoh, yang ini pernah berlaku. Proposal 33 permainan Melayu tradisional. Tuan-tuan nak beli tak? Bergantunglah. Ada orang nak beli sebab faktor sebagai kenang-kenangan warisan permainan lama-lama. Ada orang rasa yang ini tak ada kaitan dengan dia. Jadi dia punya skopnya menjadi kecil. Orang yang minat permainan tradisional mungkin akan membeli. Ataupun orang-orang yang terlibat dengan pengurusan acara mungkin akan beli untuk sebagai pengisian. Tapi skopnya sangat kecil. Jadi kita boleh ubah suai proposal tu menjadi the power of play. Otak hujung minggu dengan keluarga. Tapi senarai 33 permainan Melayu tradisional itu dah menjadi 33 bab. Nampak? Dia beralih. Daripada benda yang tak boleh dijual, dia boleh dijual disebabkan apa? Penerbit ni memang ada bahagian kategori buku pendidikan keluarga. Jadi kita mengubah proposal tu sesuai dengan hala tuju penerbitan tersebut. Sebab tu semua benda boleh dijual asalkan ia diletakkan pada tempatnya. Pada saya itu saya punya prinsip. Okey, boleh ya? Tuan-tuan dan cikgu, jelas Jangan kecewa kalau dia ditolak, tetapi buat perubahan, sesuaikan balik dengan penerbit tu. Okey. Jadi, proposal yang kita hasilkan itu bukan sahaja untuk memberitahu kita apa yang kita mahu hasilkan, dia juga menunjukkan sisi apa untungnya kalau penerbit luluskan proposal ini. Satu, dari segi nilai ilmu, ada maklumat-maklumat baru yang sangat membantu. Yang kedua, ada nilai kebolehjualan. Dan yang ketiga, mudah dipasarkan. Contohnya begitulah apa fungsi proposal ini. Okay. Dan kenapa proposal ini penting? Kerana dia berkaitan tentang pengurusan risiko. Kos untuk menghasilkan buku kita ni, tuan-tuan dan cikgu, serendah RM5,000 dan melebihi RM10,000. Bergantung kepada bentuk
ataupun jenis ataupun kategori yang kita nak hasilkan. Ada salah satu buku yang saya terbitkan, yang diterbitkan oleh penerbit, kos layout saja tuan-tuan dan cikgu 4,500. Kos layout. Sebab itu buku yang ke-32 kot. Kalau buku awal-awal dia takkan bagi je macam tu. Saya kata saya nak eksperimen. Kita buat layout gaya rumah penerbitan dekat UK. Saya tunjuk semua, carikan layout designer. Ini pertama kali penerbit bagi ruang kepada penulis untuk tentukan hala tuju konsep buku. Dan buku tu alhamdulillah terjual, dapat balik pulangannya, tetapi dia tak ada kategori bestseller, dia terjual secara konsisten setiap bulan. Pada saya itu okey, berbanding tak terjual langsung. Tapi kos dia, bila saya tanya, berapa kos buat layout ni? Sebab layout dia tu main dua warna, kemudian kedudukan teksnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbalik. Memang buku tu buku art. Saya buat tu sebab saya nak jadikan buku tu dari segi persembahannya itu menarik. Dia kata 4,500. Jadi kita dah tahu lah. Mereka letak saja dah 4,500. Itu belum campur editing, belum campur cetak, belum campur lagi cover. Jadi kita kena faham bahawa ini nak beritahu ia adalah pengurusan risiko pada penerbit. Penerbit nak memberi kepercayaan dari segi wang yang akan dilaburkan. Jadi tuan-tuan dan cikgu, ada satu saranan yang diberikan oleh salah sebuah rakan penerbit. Dia mengkategorikan proses kerjanya begini. Dia kata, kalau buku tu terjual dalam tempoh 3 bulan, habis terjual sehingga dicetak ulang, maka kurang 3 bulan itu adalah kategori buku-buku yang bestseller. Okay. Kalau dia terjual cetakan pertamanya itu dalam tempoh 6 bulan, habis cetakan pertamanya 2,000 naskah tersebut, itu sellable. Boleh dijual lah. Maksudnya boleh lagi dicetak ulang. Kalau dia terjual dalam setahun ke 2 tahun untuk first print, first run, itu kategorinya biasa-biasa. Banyak dia buku yang biasa-biasa ni. Maksudnya antara 1 ke 2 tahun. Lepas 2 tahun jadi apa tuan-tuan? Lepas 2 tahun, dia akan jadi kategori buku jualan gudang, diskaun besar, kan? Ataupun kita kalau minta sumbangan buku, kita akan dapatlah buku tersebut. Tengok-tengok buku sendiri kan, trust. Tapi tak apa. Dan ada yang dijual semula kepada penulis pada diskaun yang besar sehingga 40% untuk penulis jual balik pada harga yang biasanya. Jadi nampak, mereka ada angka-angka yang menunjukkan sama ada buku tu bestseller, buku tu sellable ataupun buku tu biasa-biasa sahaja. Okay. Dan keadaan sekarang saya lihat nampak banyak penerbit yang bekerjasama dengan penulis untuk membantu penulis menggerakkan buku yang hendak diterbitkan secara pre-order. Dan pre-order yang dibuat oleh penerbit dan juga penulis biasanya tidak lebih dari sebulan. Sebab orang dah bayar dulu, kan? Orang dah bayar, contohnya Mukadimah yang diterbitkan oleh Bibliopress tempoh hari. Tempohnya lebih kurang 2 atau 3 minggu saja. Dia tak boleh lebih daripada itu. Sebab semakin lama pre-order tu dianjakkan, semakin hilang kepercayaan pembaca terhadap penerbit dan juga penulis. Sebab ni isu duit yang tak nampak barang di depan. Jadi kalau tuan-tuan nak cuba nak suah terbit pun, seperti yang dikongsikan oleh Puan Mazniza, letaklah dalam tempoh 3 minggu saja untuk buka pre-order. 3 minggu sahaja yang paling lama yang kita boleh tarik ke depan untuk kumpulkan dana untuk penerbitan kita. Okay. Jadi tuan-tuan dan cikgu, sentiasa anggap bahawa editor di rumah penerbitan itu adalah peguam bela buku kita. Kerana mereka perlu mempertahankan kenapa buku ini perlu diterbitkan di hadapan unit jualan dan unit pemasaran. Jadi maklumat dalam proposal tu penting untuk membantu mereka. Okay. Jadi berapa lama tuan-tuan dan cikgu akan dapat maklum balas daripada penerbit? Kita dah hantar email bersama proposal tadi. Okay. Maklum balas dia antara 2 minggu hingga 2 bulan. Antara 2 minggu hingga 2 bulan. 2 minggu ni antara ciri-ciri kenapa buku itu diluluskan disebabkan keperluan segera. Keperluan segera. Contoh kita hantar kan. Katalah tahun ni masih lagi orang bercakap tentang topik healing. Healing untuk si ibu muda contohlah. Okay. Topik healing masih on lagi. Dia kata okey, topik ni masih lagi kita terbitkan. Boleh tak kita luluskan proposal ini sebab dia masih lagi di dalam trend tersebut. Boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Kalau yang dalam tempoh 2 bulan ini boleh jadi dia nak terbitkan tetapi dalam tempoh setahun
proses penerbitan buku beroperasi. Okay, dalam situasi ini tuan-tuan dan cikgu-puan, bila kita hantar email proposal kita, susuli dengan panggilan telefon untuk memaklumkan. Beritahu saja. Dan kemudian boleh saja tanya, bila saya boleh follow up, dia akan jawab dalam dua keadaan. Pertama, biasanya kami ni akan semak dalam tempoh 2 minggu. Jadi kita tahulah. Jadi kita, maknanya lepas 2 minggu nanti saya boleh hantar email susulan untuk dapatkan maklum balas. Tak apa, it's not wrong to ask. Kadang-kadang kita ni ada ketakutan tanya soalan, takut kena marah kan, takut tersilap langkah. Bertanya tu lebih baik supaya kita dilihat orang yang dapat mengawal dan mengatur urus kerja kita dengan orang lain. Jadi hantar email dan juga susuli dengan panggilan telefon yang ringkas saja. Boleh tak saya bercakap dengan editor yang menguruskan pencarian manuskrip? Jadi saya Zamri Muhammad. Tadi saya dah hantar satu manuskrip ke email gbbk@karangkar.com. Saya nak sekadar memaklumkan sahajalah. Okey, baik, nanti kami semak. Kalau daripada pihak saya sendiri puan, berapa lama, bila saya sesuai untuk follow up untuk tahu statusnya. Tak apa puan, nanti kami akan hubungi. Okey. Kadang-kadang dia cakap begitu, ataupun boleh tak dalam kalau proses biasa berapa lama? Kata dia 2 minggu. Kalau lepas 2 minggu tu, kalau saya hantar email susulan boleh tak ada masalah ya. Okey, dah selesai. Okey, itu. Jadi tujuannya bukan apa. Bila kita beritahu benda itu, itulah sisi adab kita sebagai penulis. Maksudnya kita akan muncul semula dan kita tak akan segah mereka tiba-tiba lah. Sebab ada setengah kes ni kes yang sangat kecil, terpencil, tetapi perbualannya besar di Festival Buku. Ada penulis yang di blacklist. Di blacklist bukan disebabkan proposal, tetapi cara dia merapati penerbit. Hantar proposal hari ini, setiap 3 hari dia telefon. Jadi orang pun rimas. Dia jadi rimas. Ada juga kes yang mana ada seorang penulis ni di blacklist oleh penerbit dia sendiri kerana terus nak buat acara, dan buku dah terbit, buku tu sudah terbit, dah ada pun cetakan, dah dijual, tetapi dia lupa adab hubungan antara penerbit dan kedai buku. Iaitu, dia terus pergi ke kedai buku rangkaian, MPH itu, dan beritahu nak buat program. Walhal kalau buku tu dihantar ke MPH, itu melalui rumah penerbit, maka kita salurkan permintaan kita tu melalui PTS. Dan PTS akan berurusan lah dengan MPH, contohnya lah. Dan barulah elok sedikit kerjanya. Jadi kesan apabila kedai buku telefon penerbit, ni you punya writer ke? Kenapa dia macam ni? Dah tak sedap lah. Jadi hubungan manusia ni, proses kita dalam penghasilan buku ni adalah kemahiran kita membeli jiwa dan membeli masa. Okay, boleh tuan-tuan dan cikgu-puan? Nampak ya? Senang je. Prinsip dia adalah jadi manusia. Jangan layan orang seperti mesin ATM, layan dia sebagai seorang manusia yang kita nak kerja sama-sama. Sebab saya perasan antara tanda-tanda kita ni melayan manusia ni sebagai mesin ATM, yang pertama, kita tak buat pun apa-apa kerja hebahan, perkongsian maklumat. Tiba-tiba dia keluar cover buku, ini buku saya, beli kau dah layan manusia hari pertama buku kau dengan keadaan begitu, maka kau dah tunjukkan diri kau melayan orang seperti mesin ATM. Buku ada, suruh beli kan. Tapi tak ada pun 3 bulan sebelum tu bercerita tentang topik tersebut, dengar apa yang pembaca sebut. Memang kita ada plan nak menjual, tapi kita bersifat lebih manusia berbanding menjadikan orang sebagai mesin ATM. Okay, mari kita tengok format proposal buku. Okay, jelas kata saya tak nampak sangat ni Cik Puan Fatunah. Alright. Okay. Format proposal buku ini nanti saya akan berikan template-nya kepada tuan-tuan dan Cik Puan. Okay. Untuk apa? Okay. Tujuannya yang pertama untuk tunjuk kredibiliti penulis. Adakah penulis itu bersesuaian dengan topik yang ditulisnya? Yang kedua, kita nak tunjukkan kerelevanan isi kandungan yang hendak dihasilkan. Dan yang ketiga, kita nak tunjukkan bahawa buku ini ada halayaknya. Antara besar atau kecil, itu subjektif. Tetapi setiap topik ada halayaknya, saiz pembaca tersebut. Dan yang keempat, kita nak tunjukkan bahawa buku ni ada kebolehpasarannya yang tersendiri. Okay, nampak macam berat saja kan? Tak apa. Kita tengok template nanti, senang cerita. Ni bunyi dia macam buku akademik kan, ciri-ciri, stres.
member tengok, alamak, saya pembaca berapa ramai kan. Ah, 20 tahun lepas macam tu lah, bila saya tengok proposal kan, jumlah pembaca, aku nak kena kira. Okey, baik. Kita tengok format. Okey, secara umum, hanya 2 halaman sahaja dan bersama 2 bab contoh yang terbaik. Okey, 2 bab contoh ini, tuan-tuan dan cikgu-puan, kita susun secara uh, istilahnya apa? Daripada bab 1 ke bab 2. Dia tersusun begitu. Bukan daripada bab 1 kemudian kita hantar bab 10. Tak. Dia mesti berturutan. Istilahnya biar berturutan. Bab 3, bab 4. Bab 7, bab 8. Okay. Kenapa berturutan? Sebab salah satu perkara yang kita perhatikan adalah kejelasan penulis dalam mengalihkan maklumat daripada satu bab ke satu bab. Dan tolong jangan hantar prakata, pendahuluan, itu bukan isi. Ini prakata saja. Prakata senang itu. Kata-kata aluan, itu bukan isi. Dia nak tengok kandungan. Okay. Jadi, tuan-tuan nak cikgu, nanti saya akan bagi template ni. Kita ada 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 komponen. Okay, 6 komponen. Kita pergi satu persatu. Okay, yang pertama tentang penulis. Apa yang kita tahu tentang penulis? Okay, penulis ni dalam bahagian yang pertama kita akan letakkan latar ringkas penulis yang dapat dikaitkan dengan buku. Okay, contoh. Kita nak menulis buku tentang, bagilah saya satu contoh dalam ruangan chat. Bolehlah kita gunakan sebagai latihan kita. Buku apa yang tuan-tuan nak tulis? Okay, ada tak? Kalau ada boleh sharekan di dalam ruangan chat. Senang, cepatlah kita nanti kan. Okey, buku pengurusan sumber manusia, HR. Okey, nombor 1, ada tak berkaitan tentang latar pendidikan tuan-tuan dan cikgu-puan? Kalau ada, nyatakan merupakan bekas graduan ijazah ni dalam bidang sumber manusia di UUM ataupun di Wisconsin contohnya. Okey, data satu pemberat. Okey, ada tak sebarang penglibatan ataupun peristiwa yang terkait dengan topik yang ditulis? Rupa-rupanya Tuan Megat ni juga pernah pernah berkhidmat di bahagian human resource, di bahagian perbankan. Ni saya reka saja Tuan Megat, sebab kita tak pernah bersembang tentang benda ni. Saya ada-adakan saja cerita ni. Cuba nak tunjukkan bahawa ada tak ciri-ciri yang memberikan kredibiliti awal bahawa kita menulis tentang topik itu. Boleh juga dia berkaitan tentang peristiwa. Contoh peristiwa, contohnya kita boleh letak begini. Apabila melihat 35 orang kaki tangan yang beliau kenal sebagai rakan dan ahli keluarga tidak mendapat apa-apa perlindungan hak selepas diberhentikan dalam peristiwa penutupan sebuah syarikat televisyen pada tahun 90. Contohnya begitulah. Jadi pencetus, apa peristiwa yang mencetuskan kepada kita nak menulis buku ni? So dari segi pendidikan pun boleh, dari segi peristiwa pun boleh, dari segi penglibatan pun boleh. Okay, buku saya berlatarkan kisah hidup dan pembangunan jiwa. Jadi peristiwanya apa? Mesti ada satu turning point yang mana melihat perjalanan kisah hidup dalam 4 fasa, iaitu 20-an, 40-an dan sekarang sudah menjangkau melebihi 50-an. Jadi kita boleh letak di situ. Itu Tuan Aki kata, buku saya berlatarkan kisah hidup dan pembangunan jiwa. Alright. Okay. Kemudian bahagian kedua, dalam bahagian penulis itu adalah cara dihubungi. Okay. Cara dihubungi maksudnya nama penuh, nombor telefon, email dan juga media sosial kita. Perkara asas yang perlu untuk memudahkan orang menghubungi kita. Nama penuh, nombor telefon, email ataupun media sosial yang kita aktif. Ada 4 perkara. Okay, latar ringkas penulis ni dia tak perlulah buat berperenggan banyak-banyak. Mungkin dalam sekitar 4 ataupun 5 perenggan dah memadai. Kalau dapat 3 perenggan pun tak apa. Satu pendidikan, satu tentang peristiwa ataupun satu penglibatan. Kalau tak ada ketiga-tiga pun tak ada isu. Yang penting ada sesuatu yang menunjukkan ada kredibiliti untuk kita menulis topik itu. Okey, baik. Itu tentang penulis, bahagian pertama. Ya, bahagian yang kedua, mengenai buku. Okay, mengenai buku ni maksudnya apa? Mengenai buku ni, kita bermula dengan tajuk buku. Okay. Tajuk buku yang kita akan hasilkan.
Bila kita tulis tajuk buku ini, tidaklah bermaksud tajuk buku itu akan menjadi tajuk buku yang sama seperti yang dicetak dan dijual nanti. Ia hanyalah working title supaya dia dapat gambaran buku ni tentang apa. Contoh, kita ada satu alumni dulu, dia hantar satu proposal panduan memberi nama anak. Oh, kata panduan memberi nama anak ni benda yang dah biasa kita dengar. Jadi dia tambah sikit kat belakang, panduan memberi nama anak, panduan mengurus tingkah laku anak melalui nama. Jadi diubah sedikit. Jadi orang nampak, oh ni buku ni berlainan sedikit. Jadi working title ni tajuk sementara untuk memudahkan editor faham. Okay. Kemudian kita nyatakan kategori buku. Ni buku kategori apa? Fiction ke ataupun non-fiction? Fiction ataupun non-fiction. Dan kemudian kita letak pula subjek bidang dia di bawah apa? Bawah motivasi ke? Bawah bisnes ke? Bawah kekeluargaan ke? Jadi dia jelas. Okay, contoh, mengurus tingkah laku anak melalui pemberian nama. Tajuk dia panjang. Nanti bila dia cetak, dia akan tukar pada tajuk lebih pendek. Tapi jelas untuk editor. Itu yang paling penting. Kategori buku, non-fiction, subjek, kekeluargaan. Okay. Jelas, tuan-tuan dan cikgu? Dia nampak satu-satu. Tajuk tu panjang, tak ada masalah. Nanti editor akan fikirkan. Okay. Kemudian apa kita akan tulis di situ? Okay. Kita tulis mengenai buku ini tentang apa? Okay. Buku ini mengenai bagaimana cara ibu bapa menentukan nama anak dan seterusnya menghasilkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan maksud nama anak. Dah, habis cerita. Satu perenggan je tu. Ataupun 3 perenggan saja untuk kita sampaikan kepada penerbit. Sekadar nak dapatkan gambaran, buku ini mengenai apa. Dan okay. Kalau nak mudah, tuan-tuan dan cikgu boleh mula dengan perkataan ni. Buku dalam kurungan tajuknya merupakan sambung ayat di belakang tu. Okay. Dan yang kedua, tuan-tuan dan cikgu boleh menulis pada bahagian proposal itu apakah masalah yang akan diselesaikan. Apakah masalah yang akan diselesaikan. Contoh dalam buku Tuan Aki ni, pembangunan jiwa. Apa masalah yang akan diselesaikan dalam buku Kembali Kepada Tuhan ini adalah untuk ia akan membantu mereka untuk mudah merefleksi diri berdasarkan panduan-panduan berasaskan renungan terhadap alam sebagai asas untuk memperbaiki jiwa mereka. Contohnya begitulah. Ni ayat saya tak berapa cantik sangat. Okey. Jadi dia ada masalah besar dan masalah kecil. Jadi kita tengok, beritahu dia apa masalah yang kita selesaikan secara major ataupun minor. Okey. Bagaimana persembahan buku ini nanti? Yang ini bayangan kita terhadap bagaimana ia akan ditulis. Contoh, buku ini akan ditulis dalam bentuk anekdot bersama pelan tindakan dan juga foto-foto untuk menjelaskan lagi konsep. Cukup. Dia nak tahu ini dalam bentuk anekdot ke ataupun dalam bentuk how to ke, kita akan ceritakan secara satu baris pun memadai. Okay. Kemudian, apakah isi kandungan buku ini? Yang ini tuan-tuan dan cikgu, kalau ingat lagi, hari yang kedua kita bercakap tentang penulisan, kita menyentuh tentang 30 bulat. Ingat lagi tak? Tuan Mugat ingat latihan banyak kita buat kan pada hari kedua tersebut. Okay, dia ada 30 bulan. Maksudnya 30 bab lah yang kita dah susun daripada bab 1 hingga bab awal. Jadi tuan-tuan dan cikgu boleh senaraikan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian tuan-tuan dan cikgu jangan risau, jangan resah. Boleh jadi kalaulah proposal itu lulus dan ada perubahan pada susunan bab ataupun penambahan ataupun juga mungkin ada pengurangan dan diganti dengan bab yang lain, tak ada isu. Kita tak perlu maklumkan pada editor. Oh, hari tu proposal saya letak 20 bab saja. Yang saya hantar ni 30 bab. Tak perlu nak rasa bersalah. Sebab memang proses menulisnya begitu. Sebab saya pernah ada satu buku, tuan-tuan dan cikgu, Melembutkan Hati Lelaki tajuknya. Asalnya Melembutkan Hati Lelaki. Pak Samad Said kata ni buku yang membocorkan rahsia orang Melayu, lelaki Melayu. Samad Said. Gurauannya begitulah. Bila buku tu sudah disiapkan, buku tu mengandungi 77 bab. Banyaklah 77 bab. Jadi kurang setiap satu bab tu 2 atau 3 halaman. Dan saya ubah sedikit. Asalnya saya nak buat 40 bab saja, dia jadi 77. Jadi saya retitle balik tajuk buku tu ketika hantar manuskrip.
77 tip melembutkan hati lelaki. Bila 77 tu dia jadi satu pemberat yang baik kepada buku tersebut. Dia ada nilai. Tak ada dah saya kata, dulu saya nak buat 45 bab, sekarang ni terlebih sampai 77. Tak, saya hantar je. Sebab proposal dah lulus, jadi tak ada isu. Yang penting kita patuh pada masa dan kita fulfill kepada banyak perkara yang kita sarankan ataupun tunjukkan dalam proposal. Okey, dari isi kandungan buku ni, dia ada 3 cara persembahan pada proposal. Yang pertama, kita tunjukkan bahagian dan juga bab. Yang kedua, kita tunjukkan senarai bab saja. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan yang ketiga adalah senarai bab bersama penerangan. Dia ada 3 cara. Dan 3 cara ni, seperti saya tunjukkan, yang ini berdasarkan apa? Bahagian dan juga bab. Okay. Bahagian 7, deep. Buku tulisan Dr. Hayat Bilal. Okay. Bahagian 7 ni, deep ni maksudnya cerita-cerita yang unik dan pelik, yang aneh, yang berat. Jadi dia senaraikan di situ. Jadi kita boleh buat senarai tu. Bahagian 1, apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bahagian 2, apa? Bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Itu pembahagian. Okay. Cara yang kedua adalah senarai bab saja secara terus. Seperti buku The Long Tail ini. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 sehingga Chapter 8. Dia tak perlu penerangan sangat ataupun pembahagian. Ataupun cara yang ketiga, ini cara yang bagus juga, yang dibuat oleh John C. Maxwell. Chapter 1, what's the main difference between people who achieve and people who are average? Ini chapter 1. Okay. Kemudian dia letakkan apa? Dia letakkan ada 2 ayat di bawah tu yang dipetik daripada buku. Dalam kes ini, dalam tajuk buku ni, dia menceritakan tentang Mary Kay yang meletakkan simpanannya untuk tujuan bisnes. Digunakan semuanya sekali. Instead, she overcome it and built a world-class business in the process. The secret, she possesses the one quality that separate achiever from average people. Jadi, dia ada sedikit sinopsis bagi setiap bab. Dan sinopsis tu pula, sinopsis yang menarik. Yang ini yang biasa dibuat oleh John C. Maxwell dalam semua bukunya. Okay. Nampak? Contohnya simple saja kan? Chapter 1 dan penerangan. Okay. Itu mengenai buku. Okay. Jadi jelas tuan-tuan dan cikgu-puan mengenai apa yang diselesaikan, senarai isi kandungan. Dan untuk menunjukkan kredibiliti buku kita dalam proposal, kita tunjukkan rujukan konsep buku. Okay. Rujukan konsep ini tujuannya untuk apa? Dia nak tengok saja sama ada tuan-tuan dan cikgu-puan ni pembaca ke atau tidak. Adakah tuan-tuan dan cikgu-puan ni memang menulis mata-mata ataupun memang ada ciri-ciri seorang pembaca. Okay, jadi dia nak tengok world view kita. Dia nak tengok juga daripada buku yang tuan-tuan dan cikgu-puan pernah baca. Ingat hari pertama, kenal diri, iaitu berdasarkan perpustakaan rumah kita kan. Dia dah boleh bayang dah konsep buku ini akan jadi seperti buku apa. Dan dia akan buat pemerhatian sekali lalu terhadap buku yang dibaca. Jadi tuan-tuan dan cikgu-puan, dalam rujukan konsep buku ini, biasanya kita senaraikan 3 judul buku. 3 judul buku melibatkan tajuk buku, nama dan juga penerbit. Sebab apa? Nanti editor akan copy dan akan paste dalam Google dan dia akan search. Dia akan cari dalam Google Books, tengok sampel buku yang pernah dia baca. Jadi dia tahu dah buku yang bagaimana akan mempengaruhi cara kita menulis. Okay. Itu tentang rujukan konsep buku. Okay. Kemudian kita pergi ke bahagian yang keempat, iaitu latar pembaca. Latar pembaca ni bermaksud apa? Latar pembaca ni kita beritahu dalam proposal orang yang bagaimana yang akan baca buku ini. Siapa yang akan baca buku ini? Okay. Letakkan maklumat majoriti pembaca yang bagaimana, yang berusia dari berapa ke berapa, adakah lebih kepada lelaki ataupun perempuan, dan apa masalah yang mereka hadapi. Kita boleh letak begitulah. Untuk pembacaan wanita berusia 20 hingga 30 tahun yang berkahwin kurang daripada 5 tahun usia perkahwinannya, yang masih lagi mencerit rentak bagaimana mengurus keluarga selepas melepasi sumpahan 5 tahun yang pertama. Istilahnya sumpahan 5 tahun. Kenapa sumpahan? Ini perkataan yang saya selalu dengar. Dia kata, kan isu perceraian banyak kan. Jadi siapa yang melepasi 5 tahun ini, insyaAllah, kalau dia perbaiki lagi lama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Sebab majoriti yang bercerai, usia perkahwinan 5 tahun ke bawah. Jadi itu sebab digunakan perkataan sumpahan. Kadang-kadang kita letak 1-2 perkataan tu dia bagi
renjatan pada editor. Oh, sumpahan. Okey, ini dinamakan sebagai avatar pembaca. Okey. Kemudian kita letakkan bahagian ini, cadangan sebaran. Okay. Ke mana buku ini akan dibawa selepas ia terbit? Okay. Tuan-tuan dan cikgu boleh beritahu bahawa akan ada satu siri ataupun perkongsian ilmu yang secara konsisten di dalam Facebook pada setiap hari tentang topik ini. Ataupun buku ini akan digunakan untuk program-program bersama pertubuhan ataupun institusi yang kita nak bawa buku tersebut kepada institusi ataupun pertubuhan. Ataupun ada aktiviti umum yang kita boleh cadangkan. Misalnya kita boleh buat program live bersama Puan Nadwa Jaafar. Kan 30 minit bersama untuk merenung diri kan. Mencari kebocoran dalam hati. Oh, kebocoran. Ada kebocoran, ada kebocoran yang tidak kita ketahui. 30 minit bersama. Jadi bergantunglah pada apa yang tuan-tuan dan cikgu boleh cadangkan untuk menyebarkan buku ini. Buat dalam bentuk bullet point saja, tak perlu bagi penerangan panjang lebar, asalkan ada ideanya ataupun memang dah buat pun, kita dah buat, kita dah beritahu, okay, benda ni adalah, buku ni akan menjadi sebahagian daripada kesinambungan aktiviti support group saya di bawah Persatuan Suri, untuk suri rumah contohnya ya. Jadi kita tengoklah kat mana yang kita boleh nyatakan sebagai cadangan kita untuk menyebarkan buku ini. Okay, dan diakhiri dengan dua bab contoh. Dua bab contoh. Okay, dalam dua bab contoh ni tuan-tuan dan cikgu, dia melibatkan dua bab yang berterutan tetapi tidak semestinya bab yang pertama. Okay, tuan-tuan dan cikgu bayangkan begini. Siti Nurhaliza ada 12 lagu dalam CD-nya. Tapi yang diputarkan dalam radio itu bukannya lagu yang pertama. Mungkin lagu yang ketujuh. Contoh lagu yang masih popular, lagu Cindai ya. Lagu Cindai saja kau ulang-ulang dalam radio. Dan lagu itu yang menyebabkan orang nak dengar lagi 11 lagu. Sama dalam kes penghasilan proposal, kita letakkan killer chapter kita. Bab ni kalau letak kat status, kita dah pernah test pun, letak kat status, ramai yang share, ramai yang respon kan. Jadi kita tahu sebab topik ni kalau letak, mesti orang akan sahut. Jadi chapter tu yang kita akan bawa untuk dimasukkan di dalam proposal buku. Kadang-kadang saya test begitu. Saya test sebahagian kecil daripada maklumat dalam bab yang saya sedang buat. Saya letak saja dalam status Facebook. Sebab tu kadang-kadang ada orang pelik kan, kenapa dia tulis tentang topik ni kan? Saya nak tengok respon. Kalau respon ni besar, bermaksud kalau dijadikan bab, dia adalah bab yang menarik perhatian orang. Jadi saya ambil status tu, saya kembangkan jadi bab dan saya jadikan juga sebagai sisipan kepada proposal buku ni nanti. Kita dah boleh test lah, dalam 30 bab, ada bab yang killer, ada bab yang biasa-biasa, ada bab yang klise, cuma itu bergantung pada mata pembaca kita. Okay. Dan buat secara dua bab berturutan dan formatnya adalah sentiasa seperti yang Puan Maznisa sebut, format dia A4, font Arial, saiz 11, rangkau 1.5. Langkau 1.5, font Arial saiz 11, format A4. Okey. Ya, apa tujuan? Tujuan ni tuan-tuan dan cikgu boleh jadikan senarai semak untuk bertanya balik kepada diri apabila bab itu diusahakan. Tujuan contoh bab ni, pertama, pihak penerbit nak tengok kejelasan akal kita berfikir. Daripada perenggan ke perenggan tu, adakah jelas? Adakah maknanya mudah difahami? Adakah dapat dibayangkan maklumat tersebut? Okay. Yang kedua, nak lihat dari segi kualiti penulisan. Masih lagi ke buat ejaan yang salah? Yang ini tuan-tuan dan cikgu, sunting sunting ejaan, sunting tata bahasa. Buat suntingan. Okay. Kemudian dia akan lihat dari segi kualiti maklumat dalam penulisan. Contoh, apa dimaksudkan kualiti maklumat? Kalau kata seorang editor yang saya pernah temui adalah, dia kata kita tak nak buat buku yang kalau orang Google pun jumpa jawapan. Itu prinsip dia yang pertama lah, dia editor. Dia kata kalau aku tulis kat Google nampak benda yang sama, baik aku tak payah keluar duit untuk cetak buku ni. Contoh, kita nak buat buku tentang pengurusan stres. Pengurusan stres. Stres dapat menjejaskan hayat manusia. Google pun kau dapat. Kan? Tak payah tulis pun, tak payah terbit. Tapi kalau saya dapat maklumat,
stres yang berjadual dapat membantu memanjangkan hayat manusia. Stres berjadual ni bagaimana? Stres berjadual ni bermaksud stres yang dijangka. Jadi itu maklumat baru. Itu dinamakan kualiti maklumat. Sebab itu, bila kita menulis, tuan-tuan dan cik puan, sambil kita letakkan maklumat yang kita tahu dan kita mahu beritahu, kita cari juga maklumat-maklumat tambahan yang menjadi penambah nilai pada perkara yang kita nak sampaikan. Contoh, saya bagi satu lagi contoh. Kalau buat buku parenting kan, kanak-kanak suka bereksperimentasi dengan barang-barang yang ditemuinya. Kanak-kanak yang berusia 2 tahun misalnya kan, dia akan mula bereksperimentasi dengan benda-benda yang ditemuinya. Sama ada disentuh, ataupun dicuba mengubah bentuknya, ataupun mungkin dia akan cuba memakannya. Itu maklumat yang umum lah dalam parenting. Kenapa? Ini berkaitan tentang keadaan yang mana kanak-kanak mula memahami dan menguasai motor sistem. Motor sistem. Contohnya bila dia ambil kertas, dia akan ramas-ramas kertas tersebut kerana sudut-sudut pada gumpalan kertas tu akan merangsang tapak tangan dia. Kan tanya tajam kan? Jadi dia faham. Itu fungsinya. Jadi kita buat penerangan yang ada kualiti maklumat yang tertentu. Okey, boleh tuan-tuan dan cik-puan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan cik-puan akan nampak kalau status saya tu, dia maklumat yang biasa, tapi saya cuba perspektif lain. Misalnya, ni cara menyusun bab gaya Baskin-Robin. Baskin-Robin tu apa? Baskin-Robin tu aiskrim. Kan? Apa kaitan dengan tulisan buku? Okay. Baskin-Robin, kalau dia nak menjual aiskrim dia, dia ada kap kecil, sederhana, besar. Sama juga dalam penulisan buku kita, kita mesti ada chapter-chapter yang mudah dihadam, chapter-chapter yang sederhana, dan chapter-chapter yang kompleks. Dan susunan itu sesuai untuk 3 kumpulan pembaca. Itulah cara menyusun bab buku kita gaya Baskin-Robin. Dia jadi persembahan yang lain. Sebab saya suka guna unsur sekeliling untuk sampaikan teknik penulisan, lebih mudah orang faham. Okay, baik. Dan keempat adalah mereka akan lihat dalam bab tersebut kualiti perspektif kita dalam penulisan, idea kita sendiri. Yang menjadikan buku tu berbeza antara satu penulis dan satu penulis yang lain adalah cara kita melihat benda yang sama tetapi penjelasan kita berbeza. Cara kita melihat benda yang sama tetapi penjelasan kita berbeza. Kita bukanlah acuan kilang. Meskipun kita baca buku orang lain, tetapi kita akan tercetus ilham yang kedua, ketiga, idea keempat, idea kelima. Contoh selalu orang tulis tentang hendaklah kita bersabar dalam menghadapi ujian. Teknik sabar tu macam mana? Saya boleh cipta satu kaedah, sabar 90 saat. Okay, sabar 90 saat tu apa maksudnya? Manusia dicipta dalam keadaan yang mana otaknya memang berfungsi untuk melindungi diri manusia itu sendiri. Sebab itu kita takut buat keputusan, kita ada keresahan untuk buat sesuatu yang baru, keluar daripada zon yang selesa. Sebab otak kita dah diajar untuk melindungi tuan punya badan ini. Jadi bila kita nak buat sesuatu keputusan, jangan buat keputusan segera. Tangguhkan selama 90 saat. Sebab bila 90 saat, beralihnya proses berfikir emosional kepada logikal. Jadi saya tunjuklah gambar otak tu. Benda tu saya ambil daripada General Science. Nampak? Kita sendiri boleh propose menokok ilmu baru daripada ilmu lama. Itu yang menarik. Ada setengah pula, contoh bila saya buat satu buku, memahami bahasa cinta lelaki, hub tu, kalau dalam bahasa Arab, lebih daripada 23 atau 22 maksud. Saya buat satu chapter. Bila kita sebut tentang cinta, cinta tu bukan sekadar perasaan kita dan suka kepada seseorang ataupun pada sesuatu. Dalam buku Ibnu Qayyim, dalam bukunya berjudul sekian-sekian, dia menyenaraikan 23 maksud daripada kata akar hub ataupun cinta ataupun sayang. So saya senaraikan. Dan daripada senarai itu, tuan-tuan dan cik-puan, dia sebenarnya menunjukkan ciri-ciri cinta itu sendiri. Contoh, antara salah satu maksud hub adalah alaq, segumpal darah. Segumpal darah. Maksudnya apa? Maksudnya, kecintaan kita terhadap sesuatu sangat terkait dengan hubungan kita. Hubungan darah. Maksudnya dari segi persaudaraan,
dari segi kekeluargaan, dari segi keluarga dalam satu nukleus, dalam satu keluarga sendiri ataupun keluarga berangkai. Jadi cinta tu boleh timbul disebabkan kita ada perkaitan tali kekeluargaan. Jadi kita boleh kembangkan. Asalnya dalam buku tu dia hanya senaraikan saja. Tapi bila kita nak menyampaikan dalam buku kita, kita bawa perspektif kita pula. Tak salah, benda tu tak salah. Melainkan itu proses saintifik, yang itu kita tak boleh ubah lah. Tetapi sesuatu yang kita boleh taksir adalah benda yang boleh ditulis dan bebas untuk dipersetujui ataupun diperdebatkan. Okay, bersedia tuan-tuan dan cikgu bila buat buku-buku motivasi, buku-buku yang umum ni, ataupun buku-buku teknik yang bersifat soft skill, ada orang akan terima sebagai persetujuan. Dia boleh terima benda tu untuk difikirkan dan diamalkan. Dan ada setengah orang dia akan mempertikaikan. Dan dalam ini benda biasa. Dalam proses ilmu ada yang setuju dan ada yang tidak. Kita tengoklah hujahnya apa. Kalau hujahnya kuat, edisi kemas kini nanti kita perbaikilah. Apalah susah sangat. Buat apalah nak bergaduh dengan orang kat media sosial. Aku pun tak faham. Ini mesti dia tak menangguhkan kesabaran 90 saat tadi. Dia rasa, aku dah buat buku ni, aku dah rujuk dah banyak benda dah. Sekali Mamat ni, dia sanggah salah satu poin, kita pun terasa. Proses ilmu begitu. Sebab itu, ilmu adalah rejuvenasi, menyegarkan pemikiran dan jiwa kita. Jadi kalau kita temui ilmu yang lebih kuat hujah dan dalilnya, maksudnya akan datang, kita akan buat edisi kemas kini. Kita ambillah sifat Imam Syafi'i. Fatwanya tu, fatwa yang asas tu, bila di satu tempat, berubah disebabkan apabila bila temui hujah yang lebih kuat. Bukan fatwa lama tu salah, tapi ada hujah yang lebih baik yang menyebabkan fatwa itu berubah. Itu sifat Imam Syafi'i. Dia bersedia mengubah keadaan tu apabila hujah yang disampaikan itu jauh lebih jelas, lebih berpasak dan lebih tepat berbanding apa yang dia percaya sebelum ni. Dia bukan isu salah atau betul. Ini dinamakan kemas kini ilmu, menokok ilmu. Dan sifat buku kita mesti begitu. Datuk Mazna Security Force, pengasas syarikat keselamatan tu, beliau hanya tulis satu buku je selama 20 tahun. Datuk Mazna Ibrahim. Dan buku tu bermula nipis. Dia berasalnya lebih kurang macam ni lah. Buku dia senipis ini, lebih kurang nipis ini. Tapi setiap kali dicetak ulang, dibawa untuk ceramah dan untuk jualan. Tahun-tahun akhir beliau sebelum kematiannya, bukunya lebih kurang daripada begini tebal menjadi begini tebal dia. Beza pak. Hanya satu buku sahaja. Sifat dia. Sebab dia menokok ilmu, memperbaiki penjelasannya dan menambah baik isi kandungan tersebut. Sebab memang fokus Datuk Mazna bercakap motivasi wanita, kesihatan, kewangan dan juga satu lagi apa, kekayaan 3K formulanya itu. Jadi penemuan itu dikemas kini dari masa ke semasa. Okay. Dan yang terakhir, bab yang dilihat oleh editor tu untuk lihat kesinambungan dari bab ke satu bab. Dia nak tengok flow tu cantik ataupun tidak. Jadi inilah perkara yang tuan-tuan dan cikgu boleh ambil kira, pertimbangkan supaya dapat dijadikan sebagai senarai semak. Ini kita boleh jadikan sebagai senarai semak untuk penulisan kita nanti. Hatta dalam status Facebook pun saya gunakan 5 prinsip ini bila saya nak kemas kini status. Kalau saya rasa maklumat saya tu macam Google punya style kan, contoh paling mudah tu November 1998. November 1988. Hari hijau. Ingat tak? Kita semua pakai baju hijau dan sebagainya kan? Jadi semua orang ceritalah tentang sejarah kemerdekaan ke apa kan. Tapi saya ni kan penulis dan saya mengajar penulisan. Saya kena ambil juga. Ada tak maklumat aspek penulis dalam sejarah kemerdekaan Palestin? Adakah saya nak highlight buku ke? Nak highlight orang ke? Dan rupa-rupanya deklarasi kemerdekaan Palestin tahun 1988 ditulis oleh seorang pemuisi. Jadi saya ambil maklumat tersebut, saya masukkan dalam status. Dan saya lihat ada orang Google dan cari maklumat tu. Dan kita jadi pencetus untuk orang gali lagi. Nampak? Semua orang cerita tentang Palestin, angle apa sebenarnya yang menyebabkan orang akan berhenti, berfikir dan membaca dan menyebarkannya. Contoh, ada tak orang tulis tentang warna hijau bendera Palestin tu, apa coding dia? Coding dia kan?
Kan kalau kita pakai Canva, saya nak warna hijau ni, dia punya hashtag BC2A kan. Tak ada orang tanya kan. Kalau tu siapa boleh buat konten tu pun menarik juga. Kalau tengok pada gambar bendera ni, nampaknya macam hijau gelap. Boleh jadi dia punya coding hijau dia BC2A ataupun GB23, itu pun boleh jadi perbualan. Sebab kita terfikir, sebenarnya hijau Palestin tu hijau apa kan? Manalah tahu tahun depan kalau kita dah buat hari hijau, kita ikut coding warna yang sama. Gitu. Betul. Ini perbualan sosial lah untuk pembaca kita. Okey, ada satu soalan. Tuan, ada kesenangan. Okey, kalau bab tu boleh berdiri sendiri, tak ada masalah. Bab tu, dia bergantung. Bab berdiri sendiri ni, sama ada di dalam tema yang sama atau tidak. Itu persoalannya. Boleh pilih mana bab yang mereka suka untuk baca. Tak ada masalah. Itu tak ada isu sebenarnya. Ada je. Kalau buku tip menjadi penulis bestseller yang saya buat sebelum ni, kalau orang tu ada masalah menulis, pergilah bab 7. Kalau orang tu ada masalah pemasaran, pergilah bab 8. Dia tak perlu mula berawal. Dia boleh berdiri sendiri. Tetapi dia nak tengok konsistensi. Penyampaian tuan tu sama ke tak? Kan? Mula-mula ni watak macam marah-marah. Lepas tu watak ni watak sedih-sedih. Kemudian bab seterusnya watak ketawa-ketawa. Dia ni penulis ni ada isu psikologi ke? Personality yang tak konsisten dalam penulisan. Itu pun ada masalah. Pernah lah, saya pernah unfriend lah seorang Facebook ni. Unfriend bukan saya tak suka, sebab saya tak faham dia. Pukul 1 nanti dia akan keluar zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu tengah hari sikit nanti dia akan tulis tentang isu semasa. Lepas tu petang sikit dia ada buat satu status. Allahu akbar, tadi seru. Aku tu apa hal dia ni? Dan benda tu berturutan. Dan bila dikaji-kaji, dia ni selebriti. Rupanya dia ada isu psikologi. Ada isu psikologi. Barulah faham kenapa jadi begitu. Tapi kita orang luar kita tak tahu kan. We believe what we sing. Tu je. Sebab tu dalam kes ni, meskipun dua bab, dia nak tengok karakter kita ni konsisten atau tidak. Dan ada tak ciri-ciri tersebut. Itu maksudnya lah. Susulan tersebut nak tengok konsistensi. Kalau boleh berdiri sendiri pun dia akan tengok gaya A, gaya B. Bagaimana dia bawa. Sebab tu tuan-tuan dan cikgu, bila orang kata, okey, Fazil Terani ni bagaimana cara penulisan dia? Datuk Zurnia Hassan bagaimana penulisannya? Orang boleh memberi jawapan dengan jelas walaupun karyanya itu diterbitkan pada tahun dan juga jenis yang berbeza sebab dia ada karakter di dalam penulisan tersebut. Okey, boleh-boleh? Alright. Okey, konsistensi. Baik, terima kasih Tuan Aki. Okey, baik. Jadi inilah tuan-tuan dan puan format proposal buku, iaitu latar penulis, mengenai buku, rujukan konsepnya, siapa pembaca, bagaimana kita akan sebarkan dan 2 bab contoh. Simple. Okay. Dan bulan 12 ni tuan-tuan dan puan, bulan 11 dan bulan 12 ni saya cadangkan kalau betul-betul nak menerbit di bawah rumah penerbitan, dah boleh mula dah. Dah boleh mula. Kalau dalam situasi yang mana tuan-tuan dan puan ada kesanggupan dan juga kesediaan, kalau dia kata lulus terbit boleh siap tak dalam tempoh 2 bulan. Sebab nak kejar pesta buku contohnya. Kalau ada kesanggupan tu boleh, tapi kalau tak sanggup pun terima saja, tapi selepas pesta buku lah terbit. Sebab saya perasan ni dah 2 minggu 3 minggu ni, Karang Craft cari manuskrip, ada penerbit ni cari manuskrip. Rasa ni waktu yang sesuai lah untuk kita cuba. Okay, yang kedua tuan-tuan dan cikgu puan, tak apa, kalau kena reject pun kita nak tahu kenapa kena reject. The best thing is kita faham kenapa kita ditolak supaya benda tu boleh jadi senjata untuk perkuatkan balik pertahanan kita. Roket Al-Qassam kita tu. Kita nak launch balik. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan, simple, jelas? Okey, baik. Ada apa-apa soalan tambahan untuk saya bantu tuan-tuan dan puan? Apa-apa berkaitan format proposal ataupun tentang penulisan buku? Kalau boleh. Okey, faham. Terima kasih Tuan Megat. Okay, Tuan Megat dah kena mula berlatih. Assalamualaikum. Saya nak tanya, Silakan.
Okey, nama saya Ernie. Saya nak tanya berkaitan konsistensi dan yang tuan sebut tentang seeing is believing or something yang berkaitan dengan kita punya media sosial dan sebagainya. Bagaimana kalau kita punya topik tu ialah contohlah kita sendiri mempunyai beberapa bidang. Sudah pasti kita punya penulisan di media sosial, kita punya penulisan buku juga kita akan beberapa topik yang berbeza lah. Macam apa pendapat tuan tentang perkara macam itu supaya saya tertarik dengan contoh tuan sebut kalau kita observe, contoh tuan sendiri kalau tengok orang lain lah, maksudnya kita tengok media sosial, kita tengok seseorang yang konsisten tentang sesuatu topik, sedangkan ada orang dia boleh pelbagai dan dia memang main dalam pelbagai topik, contohlah yang tidak ada kaitan langsung. Mungkin kerjanya macam ini, minatnya macam lain, ataupun kehidupan sehariannya ada yang lain pula, bukanlah kata kepelbagaian personality ke tidak, tapi dah memang hidup dia macam itu. Tak punya mak-mak lah, mak-mak ni dia macam-macam kan, dia boleh jadi multitasking kan. So apa pendapat tuan tentang benda tu lah, sebab contohlah bila kita nak tulis buku, mungkin hari ni kita tulis tentang parenting, mungkin esok kita tulis tentang pengalaman bidang kerja kita, mungkin hari lain pula kita tulis tentang minat kita yang berkebun contoh. So dia boleh jadi kepelbagaian di situ. So itulah soalannya. Okay, macam mana nak selesaikan isu ni? Dia bukan masalah pun. Sebab manusia memang sifat begitu. Dia ada rencamnya tu. Okey. Saya bagi satu contoh untuk tuan-tuan dan cik puan. Okey, saya bermula di mana? Okay. Saya kena buka dulu. Okey, kalau orang yang pernah follow saya lama, dia akan perasan saya tak tersekat pada satu kategori bidang penulisan. Okey. Apa yang saya buat adalah, yang pertama, bila kita nak melompat dari satu genre ke satu genre, pastikan ada parit. Istilahnya saya parit lah. Kita ada parit. Maksudnya begini. Saya bermula dengan buku perhubungan keluarga, iaitu topik pertama, buku pertama Memahami Bahasa Cinta Lelaki. Kemudian buku 77 Tip Melembutkan Hati Lelaki. Kemudian buku tentang Bagaikan Khadijah di Hati Rasulullah. Kemudian buku Berbunga Cinta Aisyah di Hati Rasulullah. Cinta Meraihkan Kasih di Langit Syurga. Akan itu semua satu kumpulan. Satu kumpulan. Dan bila saya nak melompat ke satu kategori lain, dia mesti ada satu turutan dahulu. Contohnya 4 buku dalam satu bidang. Ataupun dalam satu tema. Supaya apa? Yang pertama, kalau untuk tujuan, ini saya bercakap dari perspektif tujuan orang mudah ingat kita, dia akan ingat kita pada satu perkara. Jadi 4 buku pertama tu memang buku tentang perhubungan. Kemudian saya lompat pada buku komunikasi, seni berpengaruh tu yang baru tahun ni. Itu sebenarnya buku lama yang diulang cetak balik tu. Buku tu 10 tahun lepas. Mengurus konflik gaya street smart, mempengaruhi bos gaya street smart, 30 strategi membina pengaruh. Ini dalam kategori komunikasi individu membina pengaruh. Nampak ada 3 buku di situ. Boleh saja nak tulis macam-macam. Hamka pun tulis macam-macam juga. Tapi perasan tak Hamka bermula dengan apa? Novel. Novel kecil-kecil. Tapi di samping itu dia tulis rencana-rencana Islami juga dalam bentuk eceran lah, dalam bentuk akhbar. Kemudian dia lompat kepada karya besar, falsafah hidup, tasawuf moden, apa tadi terus tentang syaitan tu saya pun tak tahu dia. Nampak? Dia bukan hari ni buat buku cinta, besok buat buku parenting. Dia tak boleh macam tu. Kita tak bagi diri kita untuk berkembang. Itu isu dia. Bila buat macam tu, kita tak bagi diri kita untuk berkembang sepenuhnya sebelum kita loncat kepada topik yang lain. Itu yang pertama lah yang saya boleh nyatakan kalau dari segi penghasilan buku. Sebab isu paling besar kat sini, dia jadi kesukaran pada penerbit kalau dia nak buat poster, nak buat hebahan tentang kita. Saya hilang, untuk pengetahuan tuan-tuan dan cik puan, saya ni dah hilang bajet marketing tau. Sebab bila nak buat banting, aku nak kenal kau sebagai apa lah. Nampak? Saya pernah hilang bajet marketing. Macam mana nak letak ni Okay, jadi akhir sekali itulah buku-buku kategori relationship dapat satu banting. Dalam 2 tahun tu memang itulah fokus saya dan saya shift perlahan-lahan. Dan saya dah mulalah tulis topik yang lain juga tentang komunikasi dalam blog kan. Lepas tu bila shifting lagi, 3 buku tu dapat lagi satu banting. Sebab kos
penerbitan buku kita tu ada berapa persen? 2% ke ataupun 3%? 2% saya rasa untuk kos pemasaran. Maksudnya kita boleh request banting, kita boleh request poster. Jadi bila mesyuarat PTS tu saya lah paling bermasalah. Bermasalah betul. Dan sekarang ni orang kenal saya sebab teknik penulisan. Dan bagusnya saya rentas genre. Dan setiap kali saya rentas genre, saya belajar. Saya buat, okay, kau nak cerita tentang buku perhubungan ni ciri-ciri dia. Kalau buku bisnes macam ni ciri-cirinya. Jadi kalau dalam Facebook orang kenal saya sebagai guru penulisan sajalah. Tapi untuk buku-buku tu promosinya di Facebook tu agak sukar sedikit. Saya banyak fokus dekat Twitter, Instagram ataupun TikTok. Dia main begitu permainannya. Boleh buat pelbagai genre. Hamka pun pernah buat. Ulama-ulama dulu pun buat juga. Ada yang buat buku bidang, kemudian buat buku tafsir kan. Dia buat bidang sains, tapi pada masa yang sama dia buat buku kitab tafsir juga. Tetapi pastikan bagi ruang topik itu bernafas. Bagi ruang untuk dia bekerja. Okey, jelas Puan. Kalau dalam status Facebook, Facebook Puan ada dengan Toastmaster Puan. Nampak logo tu. Dulu Puan duduk di London Kan? Puan kan yang duduk Ya, di... saya. Saya ingat Puan. Sebab waktu Puan di sana tulis tentang benda tu, waktu tentang pinggan mangkuk. Kan barang-barang sana bawa. Jadi Betul. dia dah berjaya sampai satu tahap saya tengok tu, saya ingat cerita tu. Sebab konsistensi itu berlaku. Itu kita nak. Lepas sekarang ni Puan ada buat macam full ke apa, saya pun tak pasti. Betul? Betul. Sekarang takaful. Betul. Kira saya tambah bidang lain. Jadi saya punya, ialah kalau cakap pasal Facebook itu pernah cakap marba jugalah kan. Tapi macam yang sekarang, sebab saya baru nak tulis buku pertama, jadi saya memang saya dah ada manuskrip apa semua, cuma nak terbitkan tu adalah buku yang di Coventry tu lah. Memang dah kena terbit sebab tahap orang orang dah tanya-tanya kan, dah banyak tahun. Jadi itu yang saya sekarang ni, walaupun di media sosial lebih kepada, of course kita bisnes, kita nak kena cerita lah tentang kita punya bisnes takaful tu kan. Tapi dalam masa yang sama, buku saya adalah who I was before, tentang dunia pendidikan, tentang pengalaman sebagai pengurusan sekolah di UK, which is saya menerima banyaklah permintaan sebab bagi mungkinlah follower saya ataupun audience saya rasa macam benda tu berbeza. Jadi itu yang jadi saya punya urge, tak boleh, saya kena tulis juga dan saya kena siapkan dan terbitkan jugalah. Maksud saya soalan tadi tu sebab sekarang saya sudah bukan dalam bidang pendidikan secara umum. Maksudnya dia adalah sampingan saja, dan saya rasa macam dari segi marketing, dari segi visibility saya tu sudah bertambah-tambah. Macam tu, bertambah bidang, bertambah benda-benda lain. Itu sajalah. Terima kasih banyak atas penjelasan Tuan lah. Sekolah Ya? Terlibat dalam pengurusan sekolah? Ya, saya governor sekolah, saya kerja di sekolah. So ada banyak paktor-paktor sekolah yang saya rasa benda tu pengalaman yang tak semua orang ada. Yang saya sekarang bila saya start tulis balik, maksudnya saya buka balik manuskrip saya dah start kongsi, terutamanya macam sekarang isu viral tadika kena telefon pihak sekolah sebagainya. So saya rasa benda tu perlu diterangkan, diceritakan macam ni. Kalau di luar negara dia orang buat macam ni, benda tu kita boleh buat, contoh lah. So agak segera jugalah untuk menerbitkan. Saya memang target tahun depan, tapi itulah. Satu lagi saya nampak buku Puan tu bukan setakat untuk memahami pengurusan sekolah. Ada idea-idea dalam pengurusan sekolah tu boleh dibawa ke rumah. Betul. Banyak. Kan? Dan dah ada, dia begini, kata guru saya, dia kata kita ni menulis untuk, dengan izin saya tak suka perkataan ni tapi saya kena sebut sebab dah jadi perkataan umum. Kita ni menulis untuk follower kita. Follower kita. Kalau dia tersebut, maka buatlah cepat-cepat, siapkan tu. Sementara dia orang tengah teruja kan. Dan waktu tengah proses ni, balik post yang lama-lama tu, edit sikit-sikit, kali ni letak gambar sikit, buat semula macam ulangan semula cerita. Sebab ramai yang tak tahu pun, yang dah lama baru kenal Puan dan sebagainya. Dalam tu kalau nak follow lagi tentang pengurusan sekolah untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, klik kat sini, mula kumpul database.
Betul. Baik, baik. Mesti akan membeli dan menyokong idea tersebut. Ah, itu cadangan Baik, saya. saya dah mulakan dalam minggu ni, saya dah ada 3 posting berkaitan safeguarding school. So saya kiranya saya dah siapkan satu bab itulah melalui bermula dengan di posting Facebook dan saya juga menulis. Jadi saya rasa memandangkan topik itu sedang sekarang. Jadi saya memang terus settlekan topik itulah. Itu sebab saya memang tak ada pengalaman menulis satu buku. Jadi apa saya punya target adalah saya perlu kongsi benda tu. Itu saja. Pada pertama itu yang saya teruja juga dengan Puan Mas suara terbit dan sebagainya, tapi saya rasa adalah satu benda yang besar lah untuk saya buat. Jadi saya memang aim untuk penerbit, cuma ialah sebagai backup jika tidak diterima dan sebagainya, saya akan buatlah juga suara terbit, tapi memang sebab start daripada orang yang tidak ada. Saya adalah terbit buku sebelum ni sebagai penulis satu bab saja, tapi untuk keseluruhan satu buku ni saya belum ada pengalaman. Jadi apa yang saya nak buat sekarang ialah compile pengalaman-pengalaman tersebut dan tulis di Facebook. Dalam masa yang sama saya punya bisnes tu saya akan selang-selikan jugalah satu dua seminggu sekali dua macam tu lah. So itu yang saya buat sekarang. Saya nampak mereka kembali. Maksudnya followers saya yang masa saya di UK tu, mereka kembali untuk baca dan tak sabar nak tunggu terbit. Jadi saya rasa macam okey, baiklah, saya ada amanah yang besar macam itulah. Dan saya memang terima kasih banyaklah Tuan punya tips-tips yang setiap hari tulis buku tu memang berapa tahun dah saya follow kan. Okey, saya kena memang hargai sangatlah Tuan punya ni. Kekuatan saya tulis status Facebook setiap hari tu, satu je prinsip dia. Saya selalu bawa kepercayaan bahawa orang di depan saya itu penting. Orang di depan saya itu penting. Ini bukan sekadar dari segi dia ada kuasa atau tak ada kuasa, dia pandai ke tak pandai, tapi setiap orang dia ada bawa sesuatu yang orang lain dapat manfaat. Jadi, bila saya tulis status tersebut, tip-tip penulis bukan apa, supaya bila dia ambil tip tersebut, dia gunakan pada status Facebook dia, sebenarnya dah mempercepatkan proses dia buat buku. Puan pun dah nampak, sebenarnya 3 status, satu chapter. Dah boleh buat kiraan kan? Buat kiraan. Pada saya itu yang saya nak capai untuk setiap orang yang follow. Saya tak suka lah perkataan follow ni. Saya 2-3 hari itu saya tukar perkataan tu pencari manfaat. Tapi tak ada dalam bahasa Inggeris apa yang saya nak sebut. Panjang pula kan. 42,000 orang pencari manfaat tu dia dapat dan terus buat dalam tempoh 24 jam. Sebab buku ni proses macam Puan kata. Buku ni dia perlukan sedikit keberanian. Sebab dia dah jadi satu projek yang besar kan. Tetapi disebabkan status-status tu dan pastikan, ini saranan yang saya tekankan, jangan kejar kepada berapa banyak yang kita nak beritahu. Capai pada goal yang minimum dulu. Iaitu, apa tadi tu? Ada tulang buku. Kan kita cerita dulu, capai pada format asas di dahulu. Maksudnya kalau 200 halaman dah selesai, aku berhenti. Aku berhenti dulu sebab aku nak cantikkan dulu semua. Kalau perlu tambahan, itu kemudian. Mungkin nak masuk dalam buku tu juga tak apa, tapi cuba capai yang minimum requirement sebuah buku. Kan, yang font Arial 1.5, size 11, kemudian manuskrip A4, 100 halaman A4. Cuba capai yang itu dulu. Dapat yang itu nanti, sebab kandungan puan tu dia tak kronologi, jadi tak ada benda yang meresahkan pun. Sebab kita ni ketakutan kita boleh hilang motivasi disebabkan masa. Sebab makin lama kita nak buat sesuatu, sebenarnya perjalanannya tu lebih berat. Lebih berat. Akan benda-benda lain yang timbul dalam tuntutan hidup. Macam puan kata, puan sekarang ni tak cover advisor semua kan. Dan benda-benda tu makin lama akan menuntut masa kita. Jadi sementara Allah bagi ruang ini, kita susun kerja kita lah sebaik mungkin. Dan tahniah kepada puan. Berlaku sesuatu yang luar biasa. Follower pencari manfaat tu datang mencari puan semula. Mesti dia ada anak-anak kecil kat tu. Okey, baik. Ada soalan lain sebelum kita tangguhkan? Ya, malam-malam ni sangat-sangat memberi semangat pada saya untuk teruskan apa yang saya buat. Terima kasih, Puan. Okey, baik. Puan Wan Nadwa, selepas Puan Wan Nadwa ni alumni. Dia datang kali kedua lah ni kiranya. So, untuk sesi hari ni apa refleksi untuk diri Puan sendiri? Okay, saya dapat maklumat lebih lagi daripada yang kemarin
dan especially bila Tuan bercakap tentang konsistensi dengan macam mana kita nak tentang bila kita menulis tentang satu perkara tu, dia bila lebih baik konsisten lah, dia tak bercampur aduk. So bila let's say kalau untuk saya pula, saya more on parenting, more on marriage at the same time. Dari segi pekerjaan saya is more on health lah, health in terms of macam mental health. So saya rasa dekat situ saya dapat kesenambungan. Cuma macam tadi lah, sebelum tu saya macam rasa kurang jelas apa sepatutnya saya perlu menulis pada awalnya. Jadi dekat sini saya dapat gambaran yang jelas. Dia punya follow dia tu apa yang betul-betul saya nak menulis. So dari sini baru saya dapat penjelasan yang baik lah, apa yang sebenarnya apa yang saya nak. Dan mungkin nanti saya akan dapat dia punya flow lah. Satu lagi tambahan ya. Ini tak ada dalam slide, tapi saya memerhati manusia. Tak dinafikan dalam setiap bengkel yang kami buat ada yang hilang momentum. Hilang momentum. Sebab satu, boleh jadi projek penulisan yang diusahakan itu mengambil masa ataupun agak berat sedikit topiknya. Dalam situasi ini tuan-tuan dan cik puan, saya sangat cadangkan kalau tak mampu menulis seorang, cari lagi seorang yang memang suka topik yang sama. Jadi dia kurangkan 50% burden tu. Boleh dah buka dalam alumni ke apa kan. Saya nak cari penulis bersama untuk projek ni, kita buat suatu terbit sama-sama ke ataupun hantar proposal sama-sama ke atas satu topik. Sebab kemenangan yang paling penting sekarang ni ada buku. Ada buku, bukannya kemenangan ini buku aku, ada lain. Buku tu. Okey, maaf kalau saya mention lah. Tadi Tuan Zamri ada kata kita menulis buku sesuatu yang tak ada, maksudnya lebih baik yang tak ada bila orang Google dah dapat jawapan dia kan. Let's say bila kita menulis tentang sesuatu perkara yang orang kata mengenai pengalaman hidup tu, at the same time perkara tu boleh dijadikan sebagai contoh ataupun motivasi kepada orang ramai. Adakah perkara itu memerlukan, let's say kalau kita menulis sesuatu perkara yang fakta, dia akan ada research ataupun bukti-bukti. Tetapi let's say kalau saya menulis tentang perkara tu pula mengenai pengalaman hidup, dan perkara tu pula bisa kata saya dah observe, dan apa yang saya observe dan saya lakukan terbukti benda tu berkesan. So adakah saya memerlukan apa-apa bukti-bukti yang lain? Okey, saya boleh beri dalam dua jawapan. Biasanya kita dapat kandungan kita daripada pemerhatian kita juga, kan? Daripada kisah-kisah yang orang pernah lalui misalnya. Dan benda itu yang bila ditulis, dia dijadi, kalau dalam dunia akademik itu secara kualitatif lah. Kualitatif model kan. Jadi tak ada masalah. Tak perlu nak membuktikan orang ni wujud, dia duduk kat kampung nombor 18. Tak perlu, sebab kita tahu dia benda ni real. Sekadar cukup dengan maklumat yang kita nak gunakan. Jadi tak perlu pembuktian yang terlalu berat. Jadi penceritaan tu kalau dia tak perlukan pembuktian pun, sebab benda tu memang kita pernah lihat, kita pernah ataupun kita pernah tengok, ataupun memang benda tu depan mata kita lah istilahnya. Istilahnya depan mata kita. Buku 77 tip melembutkan hati lelaki, ada satu bab tu tentang kisah seorang wanita yang mempertahankan perkahwinannya lebih 30 tahun. Dan tip dia adalah setiap kali suami dia masuk ke rumah selepas balik pejabat, tak pernah gagal ada secawan air sejuk di atas meja. Air kosong aja. Dan dia berikan tip tu pada saya. Dan pada saya, apa aku nak? Apakah bukti psikologinya begitu-begitu? Sebab benda tu adalah petua. Dalam dunia Melayu ni kan ada istilahnya petua. Petua ni bagi setengah orang menjadi, bagi setengah orang tidak, kan? Sebab itu dalam buku sangat penting ada satu halaman tu, dalam ruangan halaman hak cipta, notis penafian. Tuan-tuan perasan tak? Disiplin ilmu yang saya tunjuk kepada tuan-tuan, sebelum bermula saya ada notis penafian. Iaitu kan, saya kata benda ni memang diamalkan,
tetapi lain orang lain dia punya kesan. Meskipun dia makan sate yang sama, tapi sedapnya tu pada orang A, orang B ni berbeza. Jadi untuk dapatkan khidmat profesional, rujuk pada pakar. Kan ada notis tu dekat depan buku. Cuba cari, ada buku-buku begitu. Disclaimer awal kan, buku ni diusahakan oleh penulis sedaya upaya untuk memberikan khidmat nasihat yang sebaik mungkin kepada pembaca. Namun begitu, untuk tujuan khidmat runding profesional, hendaklah merujuk kepada pakar-pakar bidang. Macam itulah tujuannya begitu. Sebab isu menjadi tak menjadi ni, dia kembali pada manusia juga. Saya ada lagi satu soalan mengenai, let's say kalau dulu kita pernah buat thesis dan thesis kita selalunya latar belakangkan research yang kita buat dan perkara itu perkara yang fakta. So adakah thesis yang pernah kita buat tu boleh dijadikan buku? Okey, thesis boleh dijadikan buku dalam keadaan yang mana satu, kita tengok sama ada kita akan ubah menjadi thesis kepada buku sepenuhnya ke, ataupun kita ambil sebahagian yang boleh memenuhi keperluan buku yang kita tulis sekarang. Dan ada juga persoalan orang katakan, alah, kajian tentang wanita ni di US, bukan di Malaysia kan. Tapi kita kena ingat ada dua perkara bila kita cari maklumat. Satu, maklumat general kandungan umum dan kandungan yang spesifik. Okay, kandungan umum dan kandungan yang spesifik. Okay, kita boleh ambil jalan tengah lah untuk beritahu mereka bahawa walaupun ini kajian dari US, tapi kita boleh, dia punya langkah demi langkah tu kan kita boleh apply balik. Untuk kita tengok result untuk orang perempuan Melayu di sini macam mana pula. Tak ada masalah. Macam ni lah, cabaran Puan Wani ni lah, tulis tentang pengurusan sekolah di luar negara kan. Kementerian Pelajaran Malaysia tak ikut benda tu semua kan. Nanti adalah mak bapak kata kat Malaysia tak boleh buat macam ni, bla bla bla. Tujuan aku bukan aku nak tukar KPM. Supaya kita berfikir dan kita rancang plan yang lebih baik. Itu satu soalan yang saya nak tanya kejap lagi. Minta maaf. Tak apa, teruskan dulu. Okey, soalan dia macam contoh sekarang bila saya tulis semula di media sosial, so memang ada pihak guru, pihak cakap, so saya tidak mahu buku saya nanti menjadi sekadar pengetahuan, tapi saya tambah di bawah tu langkah-langkah kecil yang kita boleh buat. Contoh macam bolehlah cakap dekat sana. Memang saya banyak komen-komen macam tu setiap kali tulisan-tulisan ini viral dan sebagainya. Memang ada contohlah, bolehlah cakap kat sana ada staff khas untuk ambil kehadiran, jadi dia tak ada masa untuk telefon dan sebagainya. Dekat Malaysia tak ada. Tapi so apa saya punya cabaran yang saya cuba buat sekarang ialah yang saya nak tambah dalam buku ialah ia bukan sekadar pengalaman tapi langkah kecil. Contoh, kita boleh mulakan dengan contohlah ni pun cadangan saja. Saya reply pada komen follower saya, selain daripada kita harap akan datang Malaysia akan buat macam tu, kita haraplah, tapi kita tak tahu macam mana. Jadi mungkin di tadika ada guru yang khas, memang dia je lah tukar ambil attendance, contoh. Ataupun bukan sedikit tau kawan-kawan saya yang buat PhD di luar negara, dia orang buat sistem sekolah dan sebagainya. Dia orang sistem tu, saya bukan orang IT, tapi sistem daripada cikgu ambil ni antara yang saya jawab lah dengan follower-follower yang saya rasa value added dalam buku yang kita boleh bagi. Contoh satu lagi ialah bila kita kata tentang buku kanak-kanak, saya memang saya punya saya punya pengalaman tu base untuk kanak-kanak 3-4 tahun, 5 tahun. Memang budak-budak kecil yang baca buku ni kan. So kita punya bacakan buku. Orang akan cakap ya sebab buku dekat sana parent banyak masa. No, sebenarnya sebab saya pun buat. Saya balik, saya buat dekat rumah dengan anak saya. So dia menjadi pengalaman profesional dan pengalaman peribadi. So saya combine dan saya pecah-pecahkan benda tu menjadi tip yang mudah dibuat. Itu antara cabaran-cabaran yang bila saya tulis di media sosial, dia menjadi hangat yang akhirnya saya tak baca pun. So maksudnya bila dia orang start hot kan, maksudnya macam-macam tu, saya ambil pendekatan, tak apa, saya tak delete komen-komen macam tu. Saya tidak perlu argue dengan orang-orang yang memang akan cuba mencari. Nombor satu, itu tindakan
tepatlah kita jangan berbalah dengan orang begini. Nombor dua, kita menulis untuk menggalakkan orang berfikir. Bukanlah Betul. kalau tak berfikir, dia boleh ikut panduan di dalam tu dan mungkin kadang-kadang dia ada idea yang lebih baik. Kan? Dia dapat idea. Contoh ni isu saya lah, seorang bapa kan. Kan ada anak-anak lelaki ni, kanak-kanak ni lama sangat dalam bilik air kan, termenung lah, apalah itulah, umur darjah 1, darjah 2 kan, berangan-angan lah apa. Mana aku nak kawal benda ni kan. Ada orang kata, okay, saya dah buat beberapa cara dah. Satu, pakai loceng masa tu, yang pusing-pusing. Okay, kalau bunyi, keluar kan. Tak berjaya sebab benda tu agak manual. Last kali, 2 minggu lepas, saya buat satu benda baru. Saya beli loceng rumah yang tekan ting-ting. Dia punya tekan tu dekat meja makan. Dia punya speaker kat dalam tandas. Dan bunyi dia sangat kuat. Dan kalau saya tekan 2-3 kali, dia sangat bingit. Jadi budak-budak akan keluar dari tandas. Dia tak tahan. Tapi itulah saya kata, idea tu mungkin sesuai untuk saya. Sesuai untuk saya. Tapi idea tu bagi satu konsep pada orang lain, selesaikan cara ikut gaya masing-masing. Tapi benda tu, maklumat tu perlu ada dalam kepala. Dia senang aja. Kau nak buat curry puff, kau tak ada tepung. Macam mana kau nak buat curry puff? Kan? Benda hasil akhir ni tu kita nak makan. Tapi kalau tepung pun tak ada dalam tangan, kau tak boleh nak ubah dalam bentuk curry puff ke, dalam bentuk kuih apa-apa ke. Sebab kerja kita ni, kita sedang menyusun lah tepung-tepung tu di dalam buku kita. Yang haters-haters ni sebagainya ni, saya tengok juga. Kalau dia mengkritik sekadar mengkritik, saya tak layan. Kalau dia mengkritik kerana dia bandingkan maklumat yang dia ada dengan maklumat kita, saya boleh okey lagi. Kita pun nak tahu juga. Mungkin kita boleh ubah sesuai. Kalau dia mengkritik sekadar nak into the scene, itu lagi saya tak layan. Jadi tengok pada keadaan. Saya geram tengok Tuan Megat ni duk makan kacang sedap ke tadi. Tuan di luar rumah ke? Dah. Biskut pula. Buah. Allahu Akbar. Oh, menarik ni. Okey, bagus. Oh, baruku. Okey, baik. Okey. Baguslah persoalan-persoalan ni. Okey, baik. Setakat ni tuan-tuan dan Cik Puan, saya kira kita tangguhkan di sini dulu. Cik Puan Wan Nadwa pun tahu, Cik Puan Wan Erni pun tahu, Tuan Megat tahu, kita aktif dalam WhatsApp kan. Jadi apa-apa keperluan, contoh proposal ke apa, boleh letak di dalam WhatsApp group dan kita tengok apa yang kita boleh perbaiki dari situlah. InsyaAllah. Saya yakin dan percaya mungkin ada 1, 2 ataupun 3 daripada kalangan kita ni akan terbit buku tahun depan. Tapi siapakah 1, 2, 3 itu, tuan-tuan lah pilih slot tu. Dia benda yang biasalah, 10 ni sebab 1 kan. Saya dulu pernah berniaga meja ke meja kan. Masa saya nak dapat 1 orang beli pewangi tu, yang komisen dia RM1.5, saya kena jumpa 10 orang. 10 meja dekat kedai makan. Engineer bawa saya. Dan dia punya KPI dia sehari 200 orang. Kena jumpa 200 orang. Sebab commission bukannya ada gaji kan. Tapi rules tu tetap terpakailah dalam dunia penulisan. Tak apa tuan-tuan dan Cik Puan, mungkin sekarang bila kita menulis, baru pertama kali, ada sangkut-sangkutnya. Macam sesi yang hari tu kecederaan emosi boleh agak teruk jugalah bila tengok dia punya hasil tulisan saya foto-foto secara live kan. Tuan Megat sabar je dengan aku kan. Tapi itulah pembelajaran. Kalau alang-alang kita bagi tempoh pada diri kita, paling tidak 3 bulan atau 6 bulan ni, tulisan kita akan beranjak. Sebab kita berlatih dari masa ke semasa. Topik HR ni pada saya penting Tuan Megat untuk tulis. Untuk ditulis. Sebab bahan tu bagus bila dibukukan. Tuan buat bisnes perundingan ke? Ataupun masih bekerja ke? Saya buat bisnes. Buat bisnes training? Company secretary. Company secretary. Itu dia jadi sebahagian daripada arm yang penting tu. Betul. Sebagai bahan untuk klien ataupun memang ada satu arm baru nanti kita bagi juga. Kita ada program latihan 2 jam untuk HR efektif. Bawa lah buku tuan pergi jual dengan training ni. Sebenarnya saya dah ada dah satu buku yang dah jual sebenarnya. Cantik. Panduan lengkap HR untuk majikan. Jadi buku tu masih lagi dijual? Masih lagi dijual, dah terjual hampir 10,000. Subhanallah. Selesai. So yang second ni apa plan? Yang tajuk tuan bagi tu, Hak Wanita. Oh, untuk wanita. Dah banyak bos perempuan. Kita tengok pada siapa yang majoriti. Senang. Okey, baik. Terima kasih tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada Buku panduan tu kita jual tahun ni lah.
Dah kita hampir jual 10,000 naskah dekat Facebook saja, Facebook ad. Iklan Facebook ni. ad. Ah, Oh. Dan tuan perasan tak siapa yang banyak membeli tu? banyak membeli wanita, Hmm. banyak membeli isu-isu yang kebanyakan Cina tau. Cina dengan India sangat banyak. Okay. Oh, dia ada Hampir. satu lagi buku 30 isu yang kerap berlaku dalam HR dan bagaimana menanganinya. Saya 30 perkara kan tentang isu tuntutan palsu lah, apalah, itulah. The case based book, buku berdasarkan case. Itu pun laju juga tu, insyaAllah. Boleh. Boleh jadi raja HR lah lepas ni. Tak ada lah. Tapi saya suka buku apa Puan Ernie tadi. Oh, yang urusan tu. Buku pasal anak-anak. Sebab saya pun sebab saya bila ada anak ni kita mengkaji. Saya tengah mengkaji homeschool. Saya mengkaji malam kalau baby baru lahir macam mana. Setiap kali kita dengar malam je selamat datanglah dunia bapak-bapak tak boleh tidur. So kita dengar benda itu, isu itu je. So bila saya dapat anak kali pertama, saya dah bincang dengan wife macam mana kita punya idea untuk kita tablekan jadual tu. Dan alhamdulillah setakat ni kita berjaya buat malam tak bangun pun. Itu tu kena share dalam status tuan. Ramai bapak memerlukannya. Saya Facebook dah jarang tuan. Sekarang kat mana? Saya banyak kat blog Twitter. Blog Twitter. Okey, kita cari tuan di sana lah. InsyaAllah. Okey. Wah. Itu menarik. Okey, baik. Saya kira itu saja dulu. Saya gembira bersama tuan-tuan di Jepun hujung minggu ni. Sebab saya tak tahu lah, saya ada keyakinan. Itu keyakinan tu tak pernah pudar. Dia senang je. Kita tak berputus asa pada diri kita, bermaksud harapan masih ada. InsyaAllah. Mudah-mudahan tahun depan di Pesta Buku dapat jumpa tuan-tuan dan cik-puan dengan buku masing-masing. Boleh letak tarikh itu besar-besar, itu buat dia punya time frame dia. Sebab Puan Mas Nizah itu sendiri biasanya dia akan buka booth. Jadi paling tidak bukan saja buka booth, malah letak buku dan juga diberikan slot untuk perkongsian buku ataupun topik. Itu antara kelebihan lah. Kenapa saya nak Puan Mas Nizah menyampaikan topik tersebut, itu pakar bidang dia. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Mana yang kurang saya mohon maaf. Kita terus berkomunikasi dalam WhatsApp, dan kalau kandungan yang tuan-tuan dan cik-puan perolehi ini bagus untuk orang lain, share-sharekanlah di dalam status Facebook refleksi masing-masing, taglah nama saya. Jadi saya tahulah apa perkembangannya, sebab kita nak cari lagi ramai penulis dalam pelbagai bidang. Sebab misi saya adalah satu keluarga satu buku. Senang cerita, satu keluarga ada satu buku. InsyaAllah. Okey, baik. Dengan itu saya mohon izin untuk tekan butang end dan kita jumpa lagi dalam WhatsApp group. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.